mungkin ada SOP-SOP baru yang tidak membenarkan untuk kita membuka pusat internet harapan rakyat ini. Di samping itu, Kerajaan Negeri Sembilan kita bagi bantuan anak sekolah atau BAS, singkatan dia BAS. Bukan bagi sebuah sebiji bas orang tu, bagi BAS ni maksudnya bantuan anak sekolah RM50 sebulan. Kalau kita anggarkan dia akan belajar setiap tahun seboleh bulan, maknanya ada RM550 kita bagi pada ibu bapa yang terpilih untuk menerima bantuan ini. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang berhadapan dengan isu COVID-19. Jadi saya setuju dengan pendekatan MOSTI dan Kementerian Pendidikan yang mana mereka akan memastikan guru-guru yang terlibat dengan peperiksaan ini, peperiksaan awam ini, SPM ini, guru-guru yang mengajar dan juga anak-anak murid yang akan mengambil peperiksaan SPM tahun ini akan diberikan keutamaan untuk dapatkan vaksin. Jadi mudah untuk mereka hadir ke sekolah dan juga mereka dapat menumpukan perhatian kepada pembelajaran sebab rasa selesa bila dah dapat vaksin. Kerajaan negeri kita menubuhkan hampir 20 pusat pemberian vaksin dan keupayaan kita adalah setakat ini untuk memberikan vaksin seramai 13,814 orang boleh divaksin setiap hari. 13,000 lebih, hampir 14,000 boleh divaksin. Tetapi setakat ini kerajaan negeri melalui Jabatan Kesihatan Negeri kita hanya menerima 8,000 dos vaksin daripada MOSTI. Jadi kita ada lebihan hampir 5,000 lagi atau 6,000 lagi yang boleh kita dapatkan dan saya difahamkan kerajaan negeri telah berhubung sendiri dengan Saudara Khairi Jamaluddin untuk memberikan sedikit keutamaan pada Negeri Sembilan untuk kita dapatkan jumlah hampir 14,000 tu, jadi ramai yang akan dapat divaksin. Ini salah satu cara kerajaan negeri untuk kita memastikan seluruh rakyat Negeri Sembilan dapat orang kata dipanggil herd immunity, di mana mereka akan lebih selesa bila mendapat vaksin nanti. Begitu juga untuk COVID ini, Kerajaan Negeri Sembilan kita memperuntukkan hampir 30 juta. Saya mohon sedikit masa untuk berkongsi tentang kata inisiatif Kerajaan Negeri. 5 juta untuk bakul makanan dan keperluan asas bagi seluruh rakyat Negeri Sembilan, 5 juta. Mereka yang memerlukanlah, keluarga yang terpilih. 0.5 juta untuk pembekalan oksigen bagi hospital-hospital COVID. 5 juta untuk pengecualian sewaan gerai PBT. Mana-mana menyewa gerai Majlis Bandaraya, kita bagi pengecualian untuk bulan sehingga bulan Jun. Begitu juga yang menyewa perumahan awam kerajaan, kita bagi percuma 3 bulan melibatkan 1.1 juta. Begitu juga hampir 1.5 juta untuk bantuan khas peniaga-peniaga penjaja-penjaja ini. Begitu juga 2 juta untuk 2.2 juta untuk rumah-rumah PPR bawah Majlis Bandaraya Seremban selama 3 bulan percuma. 3 juta pula untuk orang yang kehilangan pekerjaan. Ini melalui Jabatan Tenaga Kerja. Mereka yang telah dibuang kerja akan mendapat bantuan dengan jumlah hampir 3 juta ringgit. Begitu juga berkaitan dengan operasi pengurusan pusat kuarantin, hampir 6 juta kerajaan negeri peruntukan untuk bantu berkaitan dengan COVID-19 ini. Jadi ibu bapa yang dikasihi sekalian boleh dapatkan segala maklumat itu di pusat khidmat yang berhampiran. InsyaAllah kita akan bantu. Memang Negeri Sembilan agak tinggi bilangan positif COVID, antaranya berpunca daripada kluster industri. Ramai yang daripada kerja kilang, kilang on, macam-macam kilang lah yang ada di Negeri Sembilan ini. Kita nak tutup kilang ni di bawah MITI, di bawah Kementerian Perusahaan Utama, di bawah Kerajaan Persekutuan. Jadi kerajaan negeri tidak ada kuasa untuk tutup. Dan kalau kita tutup juga kita akan disaman oleh industri ini kerana kita telah menghalang mereka untuk beroperasi. Walau bagaimanapun kita kerajaan negeri kita turun ke kilang-kilang ini untuk memastikan mereka mematuhi SOP. Kalau mereka langgar kita boleh arahkan tutup selama seminggu dan sebagainya. Tempat-tempat merokok kita buat pengadang, tempat makan pun kita adang. Kalau boleh jangan berborak masa
makan. Macam-macam lah kita usahakan untuk industri ni dapat kita kawal. Pekerja-pekerja ni juga kita nak halang mereka nanti kalau ramai yang tak bekerja dan tentu ramai yang tak ada gaji dan menjadi masalah juga. Walaupun yang paling utama ialah kita mematuhi SOP, ya, yang tak ada hal kekal di rumah, ya, dan juga perkara-perkara yang telah digariskan oleh pihak kerajaan dan Majlis Keselamatan Negara perlulah kita sama-sama patuhi. Akhirnya saya juga mengajak ibu bapa supaya kita sama-sama memikirkan bagaimana nak tingkatkan kehadiran anak-anak dalam kelas atas talian ini. Saya dah bincang semalam, kita akan buat berbagai kempen lah, program motivasi, kempen daripada gunakan kenderaan dengan pembesar suara kan, keliling taman kau macam mana lah, macam dulu-dulu kita biasa dengar kan ada pamper, ada apa. Jadi kalau orang buat pengumuman tu kita berlari keluar dengar apa dia nak cakap. Jadi harapan saya kalau saya buat program ni, ibu bapa semua akan keluar apa orang ni nak cakap kan. Kalau kempen PDPR baru dia ingat, oh anak dia ada PDPR hari ni, dia akan tengok anak dia kejut, anak dia yang tidur dan sebagainya. Jadi inilah usaha kita, kena sama-sama ibu bapa lah yang paling penting memainkan peranan untuk memastikan anak-anak mengikuti kelas atas talian ini. Guru-guru berada di rumah masing-masing, bagaimana mereka nak usahakan mereka hanya boleh memberikan kelas yang terbaik, penyampaian yang terbaik, keceriaan dalam penyampaian, teknik-teknik penyampaian yang terkini, yang boleh mereka gunakan kemahiran itu. Tetapi kalau anak-anak tak hadir pun tak guna juga. Jadi perlulah kita sama-sama. Satu lagi cabaran anak-anak kita ni, dia orang seronok main e-sport ni, sukan elektronik ni kan. Itu yang tidur lewat kan, tidur mak ayah dah lolap dah pukul 10, anak-anak pukul 1 pagi 2 pagi masih bilik, masih torang, masih tengah main game dan sebagainya. Kita bagi dia handset dengan peranti, suruh dia buat persiapan untuk PDPR, tapi dia pergi buat main game, main e-sport dan sebagainya. Ini cabaran kita. Jadi ibu bapa kena tengok jugalah, jenguk-jenguk anak tu. Kalau bagikan garis panduan untuk mereka bila boleh main, pukul berapa boleh main. Semua ada jadual yang perlu dipatuhi. Kena ambil borak sikit. Kalau anak-anak kita berjaya, buat pengorbanan sikit. Jadi saya ucap tahniah, terima kasih kepada PIBG dan guru-guru yang telah menganjurkan program keibubapaan ini. Saya yakin insyaAllah kita akan terus bekerjasama. Memang sensor ini sangat dekat di hati saya, dan terima kasih sahabat saya, saudara Samsul Debat. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan doa kejayaan buat seluruh yang hadir. Mudah-mudahan anak-anak tuan-tuan berjaya dunia dan akhirat. Saya merasmikan program keibubapaan SMK Senawang pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Taufik bin Abdul Ghani kerana sudi merasmikan program keibubapaan SMK Senawang tahun 2021. Untuk makluman semua para ibu bapa dan para hadirin, link kehadiran akan dikongsikan oleh Puan Zuraina di bahagian chat. Jadi diminta para guru yang hadir dan para ibu bapa yang hadir pada hari ini untuk mengisi link kehadiran tersebut. Manakala borang penilaian program akan dikongsikan pada akhir program kita hari ini. Begitu juga dengan cabutan bertuah yang disumbangkan oleh Yang Berhormat Datuk dari Pusat Khidmat Dun Paroi, yang berupa 2 tab Samsung dan 5 hamper akan dimaklumkan pada akhir program kita hari ini, ya. Jadi kini tibalah masanya untuk kita sama-sama mendengar dan menelusuri baik-baik kata Encik Samsul Amri bin Ismail, Presiden Persatuan Alumni Debat Malaysia. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan biodata ringkas penceramah kita pada hari ini. Encik Samsul Amri bin Haji Ismail atau lebih dikenali sebagai Samsul Debat telah dilahirkan pada 3 Ogos dan beliau merahsiakan tahun kelahiran beliau, ya. Dan dilahirkan di Kampung Air Dedali, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Berpendidikan, mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Paroi, kemudian melanjutkan pelajarannya di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu dan SMKA Syekh Haji Muhammad Said, Seremban. Beliau berkelulusan diploma dalam Public Admin di UiTM dan ijazah sarjana muda Undang-Undang UiTM. Pengalaman beliau terlalu banyak untuk dibacakan, tetapi antaranya ialah bekerja sebagai eksekutif jualan di British Bakerfield, Sedia Berhad. Pernah juga menjadi guru di SMK Bukit Mewah, Seremban dan di SRK JC Pei Hua, Seremban.
pernah juga bertugas sebagai pegawai pendakwa di Majlis Perbandaran Seremban antara tahun 2004 hingga 2007. Pengarah undang-undang ataupun penasihat undang-undang di Majlis Perbandaran Nilai tahun 2007 hingga Mei 2008. Beliau juga merupakan personality TV dalam TV Al-Hijrah dan Astro seperti rancangan Samsul Debat, rancangan Dua Samsul, rancangan E-Counter Netizen, rancangan Lawak Tak Lara, rancangan Tazkirah Malam Jumaat dan juga merupakan personality Radio Sinar dalam rancangan Nak Bahagia Utama Keluarga bersama Abi Fana dan lain-lain. Dan kini beliau merupakan hos tetap bagi forum Taman Syurga Maya di media sosial. Jadi Tuan Samsul ya, Cik Kobi saya sebut Cik Samsul lah lebih mesra kan. Okey, dalam situasi norma baru era pandemik ini, seluruh sekolah di Malaysia mengamalkan pembelajaran secara online dan didapati para pelajar tidak ramai yang mengikuti kelas online ini seperti yang disebutkan oleh YDP kita. Jadi apa pendapat Encik Samsul dalam hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada puan pengurusi acara. Terusnya yang dikasihi, lagi dihormati, diingati selalu yang berhormat Datuk Haji Muhammad Taufik bin Abdul Ghani, Exco Kerajaan Negeri Sembilan. Yang bahagia Tuan Pengetua Cemerlang kita yang mulia Tengku Adnan bin Raja Daud. Itu juga yang berbahagia Tuan Marzuki bin Abdul Manap yang dipertua PIBG SMP Senawang. Begitu juga barisan ahli jawatankuasa PIBG, barisan guru-guru yang berkesempatan hadir, dan begitu juga buat ibu bapa yang tahniah kerana anda dapat meluangkan masa yang mana saya nampak keikhlasan anda semua. Sebab tak sampai sebut pasal tab lagi, dah sampai dah, memang nak dengar. Bukan sebab cabutan bertuah dah, tak kisah mana ada, tapi yang paling mengecewakan adalah guru-guru tak tahulah dia ada peluang menang ke tidak dengan penceramah. Tak tahulah dia ada peluang menang tak cabutan bertuah tu. Tapi memang betul sekarang ni. Tapi memang alhamdulillah terpancar keikhlasan mak ayah hari ni. Dan untuk makluman saya nak jelaskan sikit. Yang YB Taufik nampak saya main bola tak pakai baju tu. Sebab bila kita main bola kan dulu-dulu kan masa kecil-kecil lu main bola, kita tak ada jersey. Jadi siapa yang kena gol dulu dia kena buka baju. Tu yang buka baju tu. Dulu tiang gol buluh ya kan. Tapi memang betul YB kita ni memang dia memang jadi campur orang lah kira itu. Dia beli tangkojo kan ada singgah kan tiang motor dan tengok saya main bola tu kan, main takraw kadang semua dia tengok. Jadi begitu juga saya pada hari ni kalau tentang soalan yang ditanya kalau itu tadi, memang ini adalah isu semasa kan, isu semasa yang mana memang isu kita adalah kebanyakan mak ayah yang datang dengar kuliah kita ni pun mak ayah yang okey-okey. Mak ayah yang memang nak ambil tahu. Mak ayah, saya teringat waktu saya ceramah kemarin, saya ceramah di Kuala Lumpur, di sekolah. Ada satu sekolah kebangsaan di Kuala Lumpur. Masa tu saya terperanjat, masa tu sebelum Samsul Debat lagi. Ramai waktu mak ayah datang, nak dengar ceramah saya pun dah tengok, wah ramai pula. Tajuk masa tu, Jana Ibu Bapa Anak-anak Berjaya. Saya terperanjat, pahala ramai benar datang ni. Awak tak tahu lah orang corner benar, TV pun belum keluar, TV radio tak pernah keluar lagi lah. Ramai benar. Rupa-rupa hari tu mak bapak yang datang dapat bantuan RM100. Itu yang ramai tu. Bukan sebab kita benar dah, tapi hari ni Alhamdulillah. Tapi yalah, Mbak kata tadi lah kan. Alhamdulillah, kira ramai lah. Hari ni 108 orang datang, kira ramai lah. Cuma yang tak datang lagi ramai. Itu cerita. Dan bila kita tengok hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang tempoh kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, terdapat banyak isu kan yang timbul termasuk dalam bidang pendidikan, antaranya home based learning, pengajaran secara dalam talian, secara luar talian, gaji cikgu dan macam-macam lagi isu. Dan begitu juga dalam satu kajian dibuat dalam kira-kira 1742 orang guru yang dibuat kajian mendapati bahawa dalam masalah PDPDR ni kan terdapat lebih kurang majoriti 85% guru melaksanakan PDPDR ni antara 2 jam ke 4 jam sehari.
Manakala 15% lagi lebih 4 jam sehari. Dan analisis terperinci juga mendapati lebih kurang 67% hanya mampu melaksanakan PDPR kurang daripada sejam. Puncanya apa? Bukan tak nak buat. Banyak kekangan-kekangan. Ya? Daripada aspek terutama termasuklah yang disebutkan oleh Tuan Mazuki tadi. Kan? 11%-nya. Kan? Saya terkejut semalam saya dalam program ada satu software baru dekat dalam Play Store tu, kalau kita boleh register nama dia Clubhouse. Clubhouse ni mak bapak siapa-siapa lah kita boleh install, yang mana dalam tu tak nampak muka. Dia hanya bercakap macam chatting lah, bercakap je, berborak je. Seorang boleh jadi host. Contohnya kalau YB Datuk Taufik nak jadi host, nak bincang pasal isu semasa, dia maknanya tak nampak muka lah, dia hanya dengan suara je, tapi adalah dia punya gambar profil, dia nak letak gambar apa. Jadi tajuk malam tu pasal ni lah, pasal PDPR ni. Jadi bila PDPR, ramai cikgu masuk dan dalam tu dia cerita, cikgu dekat KL ni kata, kita kecewa sangat, dia kata. Kenapa pula rasa frust sangat bila kita buat kelas 30% yang datang, dia kata. Tu saya fikir, tadi Senawang 11% tak tahulah dia rasa apa, kalau yang tadi 30% kecewa. 11% tak tahulah, rasa melancik lah, rasa nak lompek bangunan lah, rasa kan. Jadi makna itulah tekanan yang perlu diambil berat. Saya tertarik dengan apa yang YB Datuk Taufik sebut tadi tentang surah Al-Mulk tadi kan, dia sebut sentuh tentang bagaimanakah kita dalam bab ilmu ni semua. Tapi saya nak petik juga satu riwayat ketika zaman Umar Al-Khattab, bagaimanakah seorang lelaki datang berjumpa dengan Sayyidina Umar, ada khabar, dia kata anak lelaki dia marah dia. Kan? Dia kata anak lelaki dia marah dan dia khabarkan anak dia tu derhaka kepada dia. Saya harap mak bapak fahamkan cerita ni. Ayah ni mengadu dengan Sayyidina Umar. Dia kata anak dia derhaka. Dan anak tu marah dia balik. Bila datang jumpa dengan Sayyidina Umar, bila jumpa Sayyidina Umar, dia kata, betul ke kamu derhaka? Kemudian anak ni cakap, anak ni kata kepada, wahai Amirul Mukminin, dia jawab pada Sayyidina Umar, tidakkah anak mempunyai hak ke atas bapanya? Ini kena faham. Anak tu tanya pula kat Sayyidina Umar, habis aku ni tak ada hak kepada bapakku dia. Maka jawab Sayyidina Umar, ya, apakah dia hak itu? Maka jawab Sayyidina Umar, memilih ibunya, memberikan nama padanya, dan mengajarnya. Makna kata, yang ketiganya itu mengajar. Dan anak itu berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya bapaku tidak pernah melakukan satu pun perkara itu. Aku tidak pernah kenal ibu aku. Kemudian sesungguhnya ibu aku itu berkulit hitam dan tuannya seorang majusi. Aku pula diberi nama jolokan Ju'alan, iaitu sejenis kumbang biasa yang berwarna hitam. Dan dia juga tidak pernah mengajarkan aku walau satu huruf Al-Quran. Maka apa jawab anaknya? Maka apa jawab Sayyidina Umar? Umar kata, kamu datang mengadukan kederhakan anakmu, wahal kamulah yang telah menderhakainya. Kan? Kamulah yang telah berlaku jahat sebelum dia berlaku sedemikian terhadapmu. Itu sebab orang tua-tua dulu ada sebut apa? Orang tua-tua dulu pernah sebut, siapa yang ngajar anak, kau ngajar. Itu ayat yang selalu Pak Ngah saya sebut. Dia sebut apa? Dia beritahu kalaulah anak tu melawan, kalau anak tu tak dengar cakap, siapalah yang mengajar anak, kau ngajar. Itu sebabnya. Dalam tempoh ini kita tengok penyertaan murid kurang, Pak kata yang soalan yang Cikgu Hairin tanya tadi. Guru ni ada macam-macam kekangan. Hampir 80% guru menyatakan bahawa cabaran utama adalah untuk memastikan. Itu cabaran paling utama. Itu sebab kita cerita yang itu hari ini. Cabaran paling utama adalah keberadaan murid. Kan? Semasa kelas berlangsung. Assalamualaikum, siapa yang dah hadir, krik-krik. Saya tengok secara live tu. Saya tengok secara live perkara tu berlaku. Assalamualaikum. Krik-krik. Nak pula kolek apa ni yang ujung-ujung dengan kelas yang ujung-ujung ni. Memang macam tu. Jadi ada pula anak-anak tu, minta maaf cikgu, saya tak dapat datang, saya bekerja. Apa hal jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Kenapa anak-anak bekerja? Memang bertuah lah. Kalau anak tu bekerja, dan saya bekerja sebab saya nak cari ni, sebab supaya saya boleh ikut PDPR. Bertuah lah kalau jumpa budak jawab macam tu. Kebanyakan hanya lebih kepada untuk keperluan peribadi. Dia nak duit, dia nak belanja, dia nak buat macam-macam. Jadi, ini antara cabaran. Dan begitu juga memastikan murid bagi tumpuan, itu cabaran yang kedua pula. Murid-murid dulu belajar dalam kelas, guru-guru ni ada kekuatan sikit sebab
ada student yang ada dekat dalam kelas. Bila anak-anak dalam kelas. Tapi sekarang, cikgu akan boleh, orang kata, rasa kekuatan dia apabila nampak anak murid berrespon bila buat kelas atas talian. Saya cakap bukan cikgu je. Saya sebagai penceramah sendiri pun pening kepala kalau dekat depan saya ni tak ada orang. Pening. Dulu waktu mula-mula, waktu PKP 1.0, macam mana lah aku nak cakap. Saya pernah ceramah untuk Kementerian Pelajaran Malaysia. Saya ceramah 2 jam. Ni, Kementerian KPM Putrajaya buat program. 2 jam saya ceramah. Itu berperasan kamera tak on. Bayangkan tu. Kamera tak on. Aku bantalah cakap seorang-seorang. Ya Allahuakbar. Pukul 2 petang, ulang sekali lagi. Petang tu mood dia dah tak sama, dah ponik. Jadi petang tu apa jadi? Petang tu bila ceramah dah macam pengumuman puasa lah. Kan? Lombi, dia cakap kan. Jadi, itu antaranya. Dan begitu juga, 70 hingga 80% pula menyatakan masalah kestabilan internet, kebolehgunaan peranti mengajar seperti komputer, telefon, komputer tablet, ruang pembelajaran budak yang sempit. Begitu juga sokongan mak ayah dan keprihatinannya. Itu yang masalah yang paling besar lah. Dan begitu juga ditambah pula dengan Astro, Netflix, video game dan lain-lain seumpamanya yang boleh diakses pada bila-bila masa, sebenarnya yang YB Taufik sebut tadi, menyebabkan ini juga lebih menarik minat murid berbanding para pelajar ini mengikuti kelas secara online. Maka kita perlu ambil kira juga masalah aspek tekanan kan, sebab kita sendiri pun kalau tengok skrin lama-lama pun kita belum tentu. Ni masalahnya bukan tengok skrin, belum tengok lagi memang dia tak nak tengok, dia dah kelas tak apalah, tak payahlah, cikgu ni bukan jadi apa-apa pun, tak ada apa pun, tak payahlah, sebab dia tidak melihat benda tu sebagai satu kepentingan. Tu sebab saya bawa tadi kisah Saidina Umar tadi. Jangan fikir ini semua adalah tanggungjawab anak-anak, salah anak-anak saja, bukannya salah guru-guru saja, bukan salah bapa. Ini kita semua kena ambil peranan. Tetapi paling penting kita kena ingat sekarang ni, kita nak buat produk, kita nak keluar produk yang baik. Produk yang baik ni apa? Contohnya kan, kita nak keluarkan produk ni, gelas ni kita nak keluarkan, nak tahu tulisan dia, kualiti dia, dia punya bentuk dia, kita dah decide dah nak macam ni. Membentuk gelas ni jadi macam ni. Tetapi nak bentuk, bahan dah ada. Bahan kan ada, dia punya acuan dia dah ada, kemudian kualiti bahan dia semua ada. Tetapi kalau benda-benda tu tak ada, benda yang nak dibentuk pun tak ada macam mana. Jadi dalam hal kita nak berbentuk para pelajar, kalau pelajar tu sendiri tak ada, macam mana kita nak bentuk dia? Ini isu yang paling utama. Mak ayah hantar anak pergi sekolah, ini bukannya konsep penswastaan. Konsep penswastaan kita hantar ke orang, kau pandai lah uruskan. Itu macam tu. Tapi di sekolah, nak tak nak, mak ayah kena terbabit. Mak ayah kena terbabit. Wabi Taufik muat mana yang boleh. Dia dah muat nak. Dia dah macam-macam. Datang bagi bantuan RM50 sehari, RM550 setahun. Bagi bantuan untuk belajar. Bagi sekarang ni, bagi peranti-peranti. Contohnya hari ni catatan bertuah, mudah-mudahan dapat. Kalau siapa yang dapat tu saya nak tengok lah, kalau betul lah ada orang yang dapat tab A ni sekarang, yang jenis orang senang, tak apa, saya nak hadiahkan kat mana keluarga yang memerlukan. Saya nak tengok kalau ada. Tapi makna kata ini semangat yang kita nak. Kita nak sama-sama berjaya. Tu sebabnya Mahatma Gandhi dulu sebut apa? Mahatma Gandhi kata, kita ni bukannya mewariskan alam sekitar ni kepada golongan akan datang. Tak. Tapi kita pinjam, kena pulangkan balik kepada generasi akan datang. Macam tu juga suasana pembelajaran ni. Kita dulu belajar macam mana? Kita pergi sekolah macam mana? Duduk dalam kelas macam mana? Tahun lepas dan tahun ni, ada anak-anak mula sekolahan hari pertama datang sekolah online. Hari pertama online. Ini adalah satu keadaan yang kadang kita dalam keadaan. Saya pernah ceramah dalam beberapa tahun dulu. Bila saya ceramah, saya bergurau. Saya bergurau kat luar, saya kata, tak lama lagi, saya kata. Tak lama lagi, kita belajar dah, tak payah bawa buku teks dah, tak payah bawa beg dah. Semua belajar online, semua pakai tablet, saya kata. Tak payah lagi dah, cikgu tak payah poning-poning. Okey, semua buka dekat tablet ni, buka folder nombor 3, lepas tu homework, jangan lupa email dekat saya tengah malam ni. Tak sangka pula, tiba-tiba benda tu datang. Dan datang dalam keadaan, ada yang bersedia, ada yang tak bersedia dan sebagainya. Kita boleh beralasan. Macam-macam. PKP 1.0, PKP 2.0, PKP 3.0 lockdown. Kita boleh bagi alasan.
Tapi sampai bila nak bagi alasan? Kita kena faham sampai satu tahap, pendidikan anak-anak inilah yang akan bawa dia ke masa depan. Kita sampai masa tua. Tua, kita mati. Tinggalkan dunia ni. Tapi anak-anak kita, survival dia, mendepani masa depan. YB Taufik kita dah selesai sampai peringkat pengajian tinggi, dah ada degree. Saya pun belajar sampai degree, cikgu-cikgu semua sampai degree. Anak-anak ni, cikgu-cikgu dah buat dah yang terbaik. Cuba buat yang terbaik. Jangan cakap cikgu senang. Cikgu menyalah-menyalah, menyarap-menyarap, buat kotor. Kadang-kadang duduk berselo sampai sakit belakang. Saya tahulah, saya pernah tengok ada cikgu seorang tu. Kan? Duduk depan laptop contoh, poning tengok dah kan. Tapi budak-budak tak ada. Macam mana? Jadi, maknanya dalam dunia pendidikan ni yang melibatkan sekolah, pembelajaran ni sebenarnya sudah lama berlaku. Tetapi kita kena ingat, ada pelbagai perkara yang kita kena lakukan. Sebab tanggungjawab kita untuk pastikan anak-anak ini datang kelas. Saya bagi dulu formula dia. Dia ada formula pertama C, kena cepat. Kita kena cepat, jangan lambat. Janganlah bagi alasan, oh kita tak mampu. Betul, saya faham. Ada yang susah. Ada yang susah hidup dia. Tapi berapa ramai yang taklah susah sangat, tapi dia yang menyusahkan hidup dia. Anak-anak tak datang sekolah dulu pun, jangan kata online. Yang tak datang sekolah dulu pun tak kisah. Okey je. Tak apalah, budak ni susah, dia tak nak bangun, nak buat macam mana. Apa orang dah jadi bapak macam tu. Ya tu? Nak kata, okey betul lah. Sekarang zaman online, yes. Okey, tablet, susah. Saya nak cakap, zaman mak ayah dulu tak susah ke? Zaman mak ayah dulu memang betul tak ada tablet. Zaman dulu betul tak ada handphone. Betul tak ada pembelajaran online. Tapi dulu susah juga nak siapkan buku. Susah juga nak siapkan barang-barang. Tetapi ikhtiar kita kena buat. Kita kena buat. Itu sebab saya adalah juga bagi cadangan kepada pihak-pihak tertentu. Supaya kita kena ubah. Kita kena fleksibel. Dalam tempoh ini, semua pihak kena fleksibel. Kita boleh siapkan pancing. Kan, kata tadi Tuan Mazuki tadi, kita siapkan program. Kan, tapi Datuk Taufik kata, kita siap program, buat program tertentu, buat ini. Sebab nak tarik minat orang. Dia pancing dah ada ni. Tinggal nak suruh budak ni capai pancing, tangkap ikan. Kau dah pandai cakap ikan, kau balalah lah, pergilah mana kau nak pergi. Kan, sebab apa? Keadaan tadi dalam YB Taufik sebut tadi, banyak betul lah ayat-ayat yang dia dah cakap tu, mana yang potik dengan surah Al-Mulk, semua dah sebab. Itu sebabnya kata-kata ni banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Kan? Kalau pendek tu terkulung pendek, panjang digontangkan. Memang susah nak faham kalau tak digondongkan. Jadi itu sebab kita kena faham betul-betul daripada mak ayah. Tanggungjawab kita untuk pastikan anak-anak kita datang kelas. Jangan kira anak orang. Dia kadang jawapannya, alah anak orang pun tak datang, anak aku tak datang, okey lah tu. Bukan macam tu. Apa Nabi ajar kita? Nabi sebut dalam hadis, andai kata, janganlah kalian menjadi pak turut. Kalau orang lain buat baik, kalian buat baik. Orang lain buat jahat, kalian buat jahat. Akan tetapi, tetapkanlah pendirian kalian. Apabila orang berbuat baik, kalian berbuat baik. Orang berbuat jahat, kalian tetaplah berbuat baik. Makna kata, pastikan anak-anak kita. Jangan pandang tengok dia orang. Jangan tengok dia orang. Tengok anak orang, oh tak apalah. Orang lain pun tak datang, pahala anakku nak datang. Tak. Yang tak datang, yang rugi siapa? Yang rugi mak ayah juga, bukan anak-anak. Kan suruh anak kerja sekarang, betul anak kita boleh dapat duit gaji. Anak kita boleh dapat tampung lah sikit-sikit bantu mak ayah dia. Tetapi setakat mana? Masa depan anak-anak kita jadi apa? Nak ke kita akhirat besok anak-anak kita cakap, ayah aku dulu tak nak ambil berat pun. Aku tak belajar apa semua. Yang best tu cikgu tanya, Assalamualaikum. Apa ni, dan guru asal pastikan anak-anak masuk ya. Itu jawab, maaf anak saya tak sihat hari ni, dia tak dapat ikut kelas. Yang tak payah pedak tu. Macam mana? Kan? Jadi, perkara-perkara ni perlu kita ambil berat. Supaya kita akan dapat. Sebab dengan meningkatnya peratusan anak-anak datang ke kelas, walaupun secara online, ini akan juga merangsang semangat pendidik untuk mendidik anak-anak kita dengan target-target dia, dengan peksa dia yang dia nak bagi, ujian-ujian dia nak bagi. Jadi cikgu dapat menilai sejauh mana, tahap mana. Sebab macam pekerja dengan majikan, sekarang ni pun dah kena pegang kepada output oriented. Dia kena tengok output. Bagi kerja, siap ke tak? Dia tak boleh lagi dah ikut masa lagi dah.
bagi kerja, maka kena siapkan. Macam tu juga anak-anak kita. Kadang-kadang cikgu-cikgu pun tak tahu mak ayah ni hidup lagi ke tak. Tak tahu. Sebab mesej, mak ayah tolong tengok sikit anak-anak. Soalnya, ya. Yang seorang tu pula macam ni keluar mesej dalam Facebook, dah WhatsApp. Macam ni agut kan. Terus sekali-sekala. Kalau yang rajin tu, tak. Contoh kan. Jadi mana kata tolong ambil bawah. Sebab anak-anak kita ibarat kain putih. Tanggungjawab kita lah nak mencorakkan dia. Itu pasal Nabi tu. Wallah. Ya, betul. Saya setuju dengan pendapat Cik Samsul tu ya. Tapi ada di kalangan ibu bapa pada hari ini, mereka masih lagi bekerja walaupun PKP sekarang kan, terutamanya sektor perkilangan ataupun yang berniaga ni. Jadi mereka ni tak dapat nak meluangkan masa untuk memastikan anak-anak mereka tu masuk dalam kelas PDPR. Jadi bagaimana Cik Samsul untuk kita menangani bersama untuk permasalahan ini? Ini adalah masalah international sebenarnya. Oh, ayat dia kan. Masalah international termasuklah masalah dalam rumah saya sendiri. Macam itulah. Bukan kata masalah apa. Semua rumah masalah yang sama. Cuma sekarang yang paling penting adalah kita mengenali. Kita mengenali subjek matter kita. Subjek matter kita adalah anak-anak kita. Anak-anak kita kena selalu bermesyuarat. Bincang. Kau long kenapa long? Apa pasal kau tak masuk kelas? Contoh kan. Bincang long. Kan ni abah kau pergi kerja ni. Amak kau pun pergi kerja ni kan. Terpaksa kerja, cik duit, cik gaji. Kan. Tidak macam mana. Tolonglah. Kan? Jadi sebenarnya saya teringat kata-kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Dia kata apa? Manusia tidak boleh berubah bukan kerana mereka tidak mau berubah. Tetapi kerana mereka tidak nampak sebab kenapa mereka perlu berubah. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena gambarkan kepentingan dekat anak-anak kita. Macam contoh sahabat saya dulu, waktu sebelum PKP dulu, dia bawa anak dia, dia berhenti dekat signboard dekat depan taman perumahan yang baru nak buat. Dia berhenti dekat signboard depan. Dia tunjuk, kau tengok ni. Cuba kau tengok berapa harga rumah ni. Dia pun tengok, tinjau. Hanya 800,000 je. Jadi apa pandangan kau? Kenapa kau nak beli rumah ni? Boleh beli tak? Abah pun tak boleh beli rumah ni dah. Betul anak punya kau. Oh lah. Oh ni. Macam mana? Cuba kau fikir. Kau besok nak duduk mana? Ayah ni bagi sebenarnya teknik ayah dia buat ni adalah nak tunjuk realiti pada anak ni. Kalau kau nak beli ada dua cara. Pertama kau merompak menyamun dengan bank. Kau dapat duit dalam 500,000, 800,000 kau beli rumah ni. Tapi tak lama. Pajak kau dah ke dalam. Ya ke? Yang kedua, ilmu. Itu saja. Belajar rajin-rajin. Belajar rajin-rajin. Dapatkan ilmu. Mudah-mudahan dengan izin Allah dapat kejayaan yang baik. Kau boleh mencapai apa juga cita-cita yang kau inginkan. Saya pernah tunjuk dalam slide saya dulu. Saya tunjuk gambar kat budak-budak sekolah. Ya Tuan Mazuki, saya buat slide tau. Saya tunjuk gambar. Ya, rumah saya tunjuklah gambar pertama. Saya tunjuk gambar apa tau? Gambar rumah kata. Okey, sekarang nak tengok you all suka tak rumah ni? Saya tunjuklah rumah teres. Bolehlah dia tu. Bolehlah dia. Saya tunjuklah gambar rumah teres. Saya tunjuk rumah semi-D pula. Lebar kawasan. Yang ni okeylah dia tu. Saya tunjuk rumah banglo. Yang ni okey dia kata. Saya tunjuk rumah banglo 2 tingkat. Terbaik dia. Lalu saya tunjuk rumah flat. Gambar flat paruh itu saya tunjuk baby. Bila saya tunjuk gambar flat baru, tak nak. Dia tak nak. Budak-budak pandai pilih. Dia tak nak flat. Okey, main. Saya tunjuk gambar kereta. Cikgu-cikgu pun dah tunjuk dalam kelas ni. Slide ni tunjuk gambar kereta. Alphard. Velfire. Oh, ni okey, dia kata. Tunjuk Mercedes. Okey, dia kata. Tunjuk kereta punya. Yelah. Tunjuk Azia. Langsung ngeleng. Kan? Wahal tu penceramah pakai kereta tu. Ngeleng dah. Tak nak dah. Tunjuk kereta. Lepas tu tunjuk. Tunjuk kereta kancil. Tak nak. Tunjuk pula motor. Motorbike. Okey. Vulcan. Yes. Harley Davidson. Terbaik. Tunjuk gambar motor Honda Cup. Ingin mengeleng. Tunjuk ES5. Tak nak. Waktu lah motor abah yang kau jual bawa pergi Senawang tu. Nampak tak? Motor ES5 tak nak. Tentu. Lepas tu saya tanya. Katalah kamu ada anak. Saya kata. Tak payah feeling-feeling nak. Saya kata. Katalah ada anak.
Saya kata nak bagi siapa jaga? Lepas tu, adalah seorang jawab, bagi mak saya jaga. Kau tu tak mak kau cakap apa. Dia nak ponik jaga kau nak suruh jaga anak kau pula. Tu jawapan mak kau. Yang kedua, letak dekat nursery. Nursery, budak pakai pampers pun masa tu RM500 sebulan. Okay. Dia orang pun tak faham tau kenapa saya tunjuk-tunjuk gambar tu. Last sekali saya kata, sekarang saya akan kirakan untuk korang semua kos yang diperlukan untuk benda-benda yang korang tak nak. Saya kata. Benda dia tak nak. Rumah flat, kereta kocik sekali, motor yang kocik sekali, tu pun boleh kat singa. Tak payah down payment, foto TIC dia datang kutip ke rumah kau tiap bulan. Saya kirakan total campur kos rumah sebulan. Rumah flat tadi saya ambil 500 sebulan. Saya ambil tadi kereta yang paling murah pun 500 sebulan. Saya ambil tadi bayar duit motor. Saya kira duit minyak. Saya kira duit kos pengasuh anak tu saya letak RM150 je. Memang tak dapat tapi saya letak RM150. Syarat dia sebulan memerlukan RM2,350 sebulan untuk sara hidup. Untuk benda yang dia orang tak nak. Saya cakap. Dan RM2,350 ini bersamaan dengan gaji permulaan kerja kerajaan bertaraf ijazah. Dan kalau kau tak belajar, yang tak nak pun kau tak dapat, saya cakap. Tentu ayat cerita tu. Buka minda nak kita berfikir macam tu. Kau tak nak belajar boleh. Saya ingat arwah abah saya dulu. Dia pernah cakap dengan saya. Waktu saya habis saja, saya tamat diploma in public admin. Saya fikir saya tak nak, apalah, saya ingat saya nak kerja. Saya masuk kerja kat mana? Saya kerja buat yang tadi, yang kata British Breakfast and Berhad, jadi executive, sales executive. Masa tu, saya dapat buat dalam tempoh 10 hari. Saya dapat commission dengan income saya. 10 hari yang saya kerja tu, saya dapat income sebanyak 2,000 lebih. Masuk bulan kedua, saya seorang aja Melayu dalam company tu, yang buat sales dengan marketing ni, dalam tim tu 9 orang Cina, saya seorang je Melayu. Masuk bulan kedua, dia tarik saya punya basic, dia kata makan commission. Bulan yang kedua saya dapat hampir RM4,000 bulan kedua. Tiba-tiba sampai satu surat kat rumah saya, tawaran untuk sambung belajar ijazah sarjana muda undang-undang. Sekarang dalam dilema. Duit akademik, duit atau ijazah. Sekarang dah senang. Satu benda. Arwah abah saya bukan senang dengan mak saya, tak senang pun masa tu. Masih lagi berniaga jual kuih masa tu. Dia cakap dengan saya apa? Arwah abah saya ayat dia. Abah pun suka. Kau tiap-tiap bulan bagi duit kat abah dengan mak kau. Abah suka. Tapi satu je. Hari ni kau tak belajar. Sampai bila pun kau tak dapat peluang ni lagi dah. Tapi kalau hari ni kau berhenti kerja, insyaAllah lain kali kau dapat peluang kerja lagi baik lagi apa yang kau ada hari. Itu kayat arwah abah saya. Dan benda itulah sebenarnya yang membentuk kita semua. Nasihat mak ayah, peranan mak ayah kena dimainkan. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, betulkan mindset kita sendiri kerana sistem pembelajaran ni tidak pernah berlaku sebelum ni. Itu pertama. Kedua, luangkan masa kepada pembelajaran anak-anak kita. Itu kedua. Yang ketiga, sediakan alat yang cukup. Cari gadget. Tak apa, carilah sementara. Cari mana yang boleh. Kalau ada yang masalah yang jadi masalah ni, 5-6 orang anak. Kita sekarang, kita kena kumpulkan masalah. Maknanya PIBG kena dapatkan survey. Okey, anak ni, apa masalah dia? Keluarga ni apa? Keluarga ni ada 3 orang, share satu tablet. Okey, keluarga ni macam mana pula? Kenapa tak boleh? Apa masalah PDPR? Anak bekerja. Yang ni apa masalah? Kumpulkan masalah tu, kita bincang. Apa yang boleh kita lakukan? Kalau kita dapati ada 500 keluarga, 700 keluarga, kita fikirkan sesuatu. Cari alumni SMK Senawang. Siapa boleh sumbang untuk bagi tablet untuk kita support dia orang supaya tak ada alasan lagi dah tak ada tablet depan ni. Apa lagi masalah cakap? Sekarang ni YB, walaupun masalah mungkin dia dapat tahu segelintir, tapi YB buat mana YB boleh buat. Tapi kita ni kena menjaring ni, cari. Mana lagi masalah-masalah, cari lagi masalah-masalah. Itu kita kena buat. Kena pasti apa masalah anak-anak kita. Begitu juga ibu bapa kena banyak sabar macam mana mak ayah sabar. Jangan kita marah. Cikgu ni makan gaji buta, sedaplah dia, kita lah mak bapak kau nak ngajar. Selama ni apa? Cikgu ajar, cikgu siapkan benda. Kita siapkan, pastikan anak kita kat rumah, buat kerja. Dan kalau dia tanya kita, tak tahu, tanyalah cikgu. Jangan ingat kita pandai semua.
Saya pun ada kena tanya cikgu. Baik cikgu dok ke rumah tu. Kan? Tanyalah dia. Kan? Cikgu dalam rumah lah kan. Tanya. Jadi makna kata, kita kena ada kerjasama dengan guru. Jadi makna kata, kita kena ambil borek ni benda ni. Dan begitu juga, mak ayah kena banyak berhubung dengan guru subjek. Kalau kata ada satu yang tak kena, ada satu yang tak faham, ada satu yang kita perlukan, kita nak klarifikasi, tanya. Begitu juga, kita berganding bahu dengan cikgu untuk jayakan program ni. Kita ada idea, macam contoh tadi, cadangan saya, kan, yang mulia tuan pengetua kita mungkin kena fikirkan, sebab banyak sekolah dah boleh streamiat ni. Boleh streamiat, buatkan satu program. Mungkin cikgu ni macam ni, besok ada. Jadi, besok, benda tu, link-link tu kita boleh simpan. Sebab link ni kita boleh share bagi dekat semua. Kadang mak ayah tu dia tak datang. Tapi dia dapat link, dia tekan, oh ni pasal ni, bagus juga tajuk ni. Contohnya minggu tu, mengapa anak rebel? Kenapa anak melawan cakap? Kenapa anak ni? Kan? Kita boleh bincang tajuk yang pelbagai. Kemudian, begitu juga rendahkan ego kita. Maksudnya, kalau ada salah silap daripada cikgu, berbincanglah dengan cikgu. Janganlah cikgu ni tak guna lah, cikgu ni tak boleh pakai lah. Jangan macam tu. Kita ni kerjasama sama-sama. Saya ni bukan nak backing cikgu dah, sebab saya pun pernah jadi cikgu. Saya tahu azab jadi cikgu ni dulu sebelum PDPR pernah azab, bayangkanlah sekarang. Budak tak ada. Ni nak ajar apa? Krik-krik. Kosong. Tak ada orang datang ada satu kelas tu. Macam mana orang nak ajar? Ya Allah, parah. Kan? Dulu ada sekolah yang saya mengajar dulu. Ada masuk kelas. Budak seorang pun tak ada. Kelas hujung. Kelas yang banyak masalah disiplin. Masa sekolah. Bukit Mewah dulu. Nama sekolah Bukit Mewah. Tak ada Bukit Mewah nama ada cikgu. Nama yang marin Jalan Loop. Mungkin. Dan begitu juga kita kena ada utamakan keadaan rumah tangga kita. Kena jaga rumah tangga kita dan keadaan yang stabil. Jangan bergaduh. Jangan apa. Ada banyak benda boleh bincang. Nasihat saya, mak ayah nak bergaduh, masuk dalam bilik. Sebab dalam bilik besok gaduh tak lama. Kan? Jadi makna jangan gaduh depan anak. Iklim yang dalam rumah menyebabkan emosi anak terganggu. Bertanggungjawab mengawasi perkembangan dan pergaulan anak. Sekarang anak ada handphone, dia bebas bergaul dengan rakan-rakan sebaya dia melalui grup-grup media sosial. Tengok sikit. Siapa yang dia bercampur? Dia berkawan dengan siapa? Telefon ada masa kita pegang. Tengok siapa kawan-kawan dia. Apa yang dibicarakan. Kemudian pastikan anak-anak kita mendapat pendidikan agama dan moral. Sebab apa kita kena apa? Sebab apa kita nak bagi pendidikan moral, pendidikan agama? Sebab dalam Islam sendiri, mana disebut oleh Imam Malik, biarlah ada ilmu sedikit tapi jangan tak ada adab. Adab anak kita ni. Sekarang ni kalau orang disuruh kelas, tak masuk kelas, itu dianggap sebagai orang yang tidak beradab. Minta maaf saya cakap. Guru datang, anak murid tak datang. Tak ada adab. Guru masuk, siapa tak masuk lagi, siapa tak masuk lagi. Masuk lambat, tak ada adab. Mana kata sebab itu kita kena jaga. Makan sirih, berpinang tidak. Pinang ado ke Kota Melaka. Makan sirih, menganyang tidak. Pagah dia adab dengan budi bahasa. Tu kena bagilah pantun beradab sikit kan. Jadi betul lah. Sebab apa? Kalau anak kita terus ingat ayat awal tersebut tadi. Pak Ngah jangan bahan, siapa yang ngajar anak kurang ajar. Jadi kita kena pastikan anak kita ni jaga adab dia dengan guru dia, baru berkat ilmu. Begitu juga menyediakan kemudahan yang lengkap. Apa keperluan anak-anak kita tak ada, kita siapkan. Amalan keibubapaan, bagi pendidikan agama, mak ayah jadi role model. Berkomunikasi, berbincang dengan anak-anak, luangkan masa sama-sama, ambil borek pelakuan anak-anak. Kan? Ini semua benda-benda yang memang semua orang dah tahu. Semua orang dah tahu dah benda ni kan. Semua dah tahu, bukannya tak tahu. Dan begitu juga, kita tengok balik, apa yang boleh kita perbetulkan. Kesenggangan pun kena ada. Apa maksud kesenggangan? Kesenggangan ni maknanya adalah masuk kita dengan anak-anak. Biar anak-anak boleh bertanya dengan mak ayah. Ni mak ayah cari mau ke rumah. Nak tanya pun tak berani. Ya, dia tanya. Nampak YB Taufik tu nampak sorok besar macam dia garang kan, tak ada kat rumah romantik. Jadi mana kata dia, ya apa yang abah boleh tolong, dia cakap. Itulah abah, ni abah kan ni susah betul soalan ni abah. Ni cerita alamak, ni abah pun tak pandai ni dah. Ya ke abah? Ingat abah pandai semua? Tak adalah, abah pun ada ya abah tak tahu. Makin cikgu ajar abah lain ataupun jap-jap. Kau tu subjek apa tu? Ajar abah telefon jap. Assalamualaikum, Cik Mazuki. Nak tanyalah, cikgu ada tak nombor telefon cikgu ni ha? Cikgu fizik ke? Cikgu sejarah ni ada tak nombor telefon ni? Macam tu.
Apalah salah? Tak ada salah. Maknanya anak ni rasa diri dia tu boleh mengadu ke mak ayah. Yang tak hanya dia. Begitu juga dengan keterbukaan. Mana keterbukaan menyebabkan kenapa mak ayah boleh terlibat. Bila terbuka, bukan terbuka tu biar kan. Terbuka tu kita terlibat dengan anak-anak kita. Bantu anak-anak kita ni. Saya ni paling risau tau bila ceramah ni, menyemangatkan anak orang. Anak sendiri pun takut. Tu yang kejap-kejap panggil anak, panggil lelong anak semua ni duduk lah, mesyuarat sikit. Ni beritahu ni, macam mana belajar, macam mana. Kau nak cakap? Iyo. Sebenarnya itulah dia. Dia kan, Nabi kata apa? Apa Nabi sebut? Nabi sebut, selepas penghijrahan dari Makkah ke Madinah, selepas Fathu Makkah, Nabi kata. Selepas Fathu Makkah, tak ada lagi dah hijrah, Nabi kata. Habis yang ada apa? Yang ada niat dan jihad. Maksudnya apa? Niat yang baik dan nak buat benda baik ni. Bukan senang. Bukan senang. Tapi itulah yang kita kena buat. Tetapkan peraturan. Tetapkan peraturan dan kenali anak-anak kita dengan sedalam-dalamnya. Galakkan anak-anak kita ni buat benda-benda baik dan libatkan diri dengan pihak sekolah. Sekali lagi saya cakap. Manusia ni tak boleh hidup sendiri. Jangankan hidup sendiri. Dia nakkan sekolah. Dia nakkan PABG. Dia nakkan semua pihak tolong. Bersyukurlah tuan-tuan. Dalam sekolah Senawang ni, dia ada YB, Esko, Beliau dan Sukan. Bertuah, betul. Tak rasa. Itulah sekolah ni nak perlu dana ni. Sampai. Iya. Ni bukan Jack dia dah. Lebih kurang lah. Kan? Bertuah sekolah lain kan. Mana ada. Nasib lah. Anak semua dah keluar. Anak-anak YB tak ada rakyat sekolah tu juga. YB tak ada dah kan. Tak ada dah. Tapi masih lagi dia dalam sekolah sebab sayang kat sekolah. Kita faham tadi cara YB, PABG dia Jack YB tadi. Hari-hari lalu sekolah. Dah taman kat situ, mana pula jalan dia nak lalu. Agak-agak lah. Tapi betul lah tu, dia ambil borek. Dia ambil borek, tengok nampak dia. Orang tu pagar tu dah sempong dah. Tu kena betul kan, dia pun telefon. Betul. Mana benda dulu tu lah. Jadi mana kita perbetulkan. Kita kena improve diri kita dalam bab ni. Tak boleh kita ambil ringan. Sebab saya kata, yang apa ciri saya kata tadi, kita kena cepat. Kedua, kena hadir pada ruang dan peluang yang baik. Mak ayah kena ingat, bukan hanya kita, anak-anak. Lepas tu kalau tiba-tiba dengar nampak ada dekat Facebook Samsul Debat tu, okey, perbincangan tentang isu sosial remaja masa kini. Zap, wajibkan malam ni kau kena tengok. Suruh anak tengok. Apa cerita dia? Cari, mak ayah kena cari. Kita kena share kan anak kita. Kadang kita tak dapat nak share dengan dia. Kita cakap kan, elah abah pun lebih kurang kan. Yang bayar tu. Jadi mana kita bagi dia tengok. Yang ketiga, apply. Apply ni maksudnya kita kena buat. Jangan cakapnya. Ni saya ni, cabaran paling besar untuk diri saya. Bercakap, berceramah dan kena buat apa yang saya ceramahkan. Itu cabaran dia. Yang keempat, mantapkan pengetahuan kita. Marin kita tak pandai Google Meet. Itu tadi mak bapak saya baca kat grup Facebook. Tak dapat masuk. Tak apa pun nak tokan pun tak tahu tadi mak bapak komen tadi. Bukan senang kan? Bukan senang, tapi itulah dia kena belajar. Saya dulu pun masa saya ceramah makin pergi ke satu Malaysia ni, pergi sampai Australia, saya pergi ceramah. Ada orang pasang tiang, pasang kamera. Saya kata rajin betul orang tu pasang. Tak tahulah budak tu bayar duit. Rupa bayar duit bila rakam ceramah kita tu, rupanya dalam YouTube dia memang dia menjana pendapatan. Kan? Ada seorang cameraman, adalah satu grup memang popular jugalah kat dalam YouTube tu. Kalau tengok Abu Khadijah Studio, kalau kita tengok Ar-Rahman TV, itu semua sahabat-sahabat saya. Itu dah 8-10 ribu sebulan tak lagi tu. Rakam video ceramah ya. Lepas tu dia blast. Dia edit cantik, dia blast. Jadi kita ni pula, bukan sebab bayar duit. Kita kena ceramah online. Kalau tidak, orang tak dengar suara kita. Macam mana kita nak buat? Konolah belajar. Barulah tahu tripod ke bapak pot tu semua apa benda. Barulah tahulah macam ni. Lah tokan macam ni. Lah pahala macam ni. Pula suara tak keluar lah. Rupanya ada lah wayar nak cucuk pula baru keluar suara. Tidak mana tahu ni benda ni. Menentang ni. Tak tahu dah. Dek budak-budak media saya tolong saya pasang macam ni. Oh macam ni apa sebab macam ni. Oh baru tahu. Kan ada sekali bantai lah bercakap. Rupa senyap nampak muka gorak. Oh ada masalah dengan audio. Bukan masalah audio. Tak dicucuk penat itu mana nak maun. Kan? Jadi kita kena belajar. Kita kena apply. Kita kena buat. Kan? Kemudian apa juga strategi diberikan. Nasihat yang diberikan oleh Tuan Mazuki kita. Yang mulia Tengku Adnan, pengetua kita dah bagi dah nasihat. YB kita bagi nasihat. Point tu catat, ambil dan buat.
Kalau boleh catatlah. Sebab itulah disebut oleh ulama tu dahulu, macam mana kita ilmu ni ibarat binatang beruan. Kalau nak tangkap dia dengan mata pena, kena catat. Saya tengok OIB tu, kojak-kojak saya cakap ada, dia catat besok ada point dia berucap, ada point dia nak sentuh. Betul? Makna kata, point. Macam saya tadi, OIB punya ucapan pun saya catat tadi. Yang standby, yang nampak ni, penuh dah saya tulis. Penuh, tulis. Kena ambil point. Sebab apa? Setiap ilmu ni kita kena share. Ketiga, apply. Yang keempat, mantapkan keupayaan kita, ilmu kita mantapkan. Mana tak tahu, kita tanya. Tak tahu, belajar. Kemudian seterusnya, profesional. Profesional maksudnya, kita kena bahagi-bahagikan antara tugas dan juga peribadi kita. Dekat rumah, ada time kita buat kerja kita, ada masuk kita dengan anak-anak kita. Untuk anak-anak ni, tak semestinya yang buat kerja homework ni. Makna tengok TV, ada masa dia dengan keluarga kita. Jom kita tengok movie sama-sama. Jom kita tengok. Boleh. Lepas itu, time belajar. Kadang pastikan dia belajar betul-betul. Buat jadual. Bak kata Sunza, if you fail to plan, then you plan to fail. Sunza juga kata, perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Begitu juga, kita kena ada semangat yang kuat. Nak buat sampai berjaya. Semangat, iltizam kita. Nak anak-anak kita ni berjaya. Kita nak anak-anak kita berjaya. Macam saya masuk debat dan pidato dulu. Bila saya jadi johan kebangsaan, saya jadi juara pelbagai pertandingan debat, anjuran majlis debat di Universiti Malaysia. Saya kata, aku belum cukup berjaya lagi sebab tuan guru dulu, tok guru saya dulu ajar. Aku bangga ngajarmu, dia kata. Dia panggil dia budak Kelantan, dia jadi guru debat saya. Bangga aku tengokmu. Bila aku ni kata aku berjaya, bila aku tanding, aku menang, aku didikmu menang, dia kata. Maknanya dia dikatakan dia berjaya, bila dia bertanding, dia menang, dan bila dia guide saya, dia coach saya, dan saya boleh menang juga. Macam tu juga kita sebagai guru, macam tu juga sebagai mak bapak. Saya sebagai mak bapak mungkin berjaya. Dijazah saya, isi saya dijazah, semua dijazah. Tetapi akan lebih berjaya kalau anak-anak kita pula sampai ke Menara Gading mendapat kejayaan yang baik. Jadi nak bermula kat mana? Setiap sebuah langkah bermula dengan langkah yang pertama. Iaitu hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Make sure anak-anak kita ni dapat pembelajaran dia. Profesional. Seterusnya apa? Seterusnya, organize, strategikan apa nak buat. Kalau perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia, pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Main belasah, tak boleh. Kena ada strategi. That's why apa yang hari ini Tuan Pengetua, PIBG dan guru-guru buat ni, salah satu strategi nak tarik minat. Video ni, dekat dalam Facebook tadi, unit bimbingan kaunseling Sekolah Menengah Senawang dan juga dalam YouTube tadi, tolong copy link ni, share dekat semua ibu bapa dalam kelas. Kalau boleh, apa yang saya cakap dengan YB cakap, mana yang penting tu tolong cut, jadikan klip pendek, tolong share dalam grup WhatsApp. Tolong share. Biar dalam video dia ambil tu, kalau nak tengok penuh, dia akan tengok dekat link yang penuh. Itu dia yang kita boleh buat sebenarnya. Dan seterusnya, niat kita. Letakkan niat yang baik. InsyaAllah, dengan niat yang baik, saya selalu cakap, ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ya Encik Samsul di atas perkongsian yang telah disampaikan tadi. Okey, sekiranya ada situasi begini, katakanlah ibu bapa telah memainkan peranan dengan baik sekali, telah meluangkan masa dengan anak, yang bekerja pun bila balik rumah dia bertanya dengan anaknya masuk ke tak kelas tadi kan. Kemudian telah menyediakan kemudahan ataupun gadget yang sesuai, talian internet dan sebagainya. Tiba-tiba anak tu telah menggunakan data internet tu habis untuk bermain game. Okay? Mungkin ada masalah-masalah lain yang kita tak tahu yang mungkin dialami oleh anak-anak ibu bapa SMK Senawang sekalian. Mungkin boleh diutarakan selepas ini. Ada soalan-soalan lain yang berkaitan kan. Jadi macam mana Encik Samsul dalam hal ini? Okey. Ayat kalau ni memang cukup cantik. Cukup cantik. Kalaulah sekiranya semua dah main peranan. Alangkah indahnya. Kan? Kalau ayat tu, kalau semua dah main peranan, saya rasa kita tak payah seminar dah hari ni. Saya rasa okey lah tu. Kalau semua boleh mainkan peranan, tetapi top up tak cukup.
Kemudian masalah gadget mungkin tak cukup. Mungkin masalah tu bila cukup, kalau ada pun anak main game. Masa tu barulah kita bincangkan YB Datuk kita. Tok, sekarang semua orang dah bagus dah. Belajar cantik tu. Sekarang macam mana kita buat? Itu sebab baru ni tu, saya ceramah dekat Putrajaya. Saya kata, menteri-menteri ni kena bincang macam mana. Dah kena tukar dah. Tak ada skim pinjaman buku teks dah. Skim pinjaman gadget. Dah kena buat macam tu dah. Supaya semua student seorang satu dapat gadget yang mana dalam tu dah siap install buku teks ikut tahun. Dan dalam tu cikgu dah boleh bagi dah. Cikgu dah boleh bagi dah. Okay, dalam ni ini dia folder untuk homework, ni folder untuk exam. Dah ada dalam tu. Dan setiap pagi kalau dah habis PKP lockdown ni dah pergi sekolah macam biasa, cikgu hari-hari spot check tengok dalam tu ada tak PUBG. Dalam tu ada tak TikTok. Dalam tu ada tak game-game yang install. Yang e-sport yang YB Datuk sebut tadi. Ada tak dalam tu? Check balik. Kalau ada rotan, macam tu. Dah masa dia. It's about time. Sebab cerita macam mana pun. Kalau benda tak ada, cerita lah. Macam mana kalau benda tak ada? Tu sebab saya kata, dah sampai masa. Syur ni saya dah bawa dekat Kementerian Putrajaya. InsyaAllah. Saya dah cakap lah dekat beberapa menteri tu dalam ucapan tu saya cakap. Saya balun ni, saya tak kira, saya cakap. Kan? Budak-budak tengah susah ni. Bayangkan, tapi kita kena guna apa yang kita ada dulu sekarang ini. Semua orang nak ada seorang satu kalau boleh tablet. Tetapi bila ada seorang satu tu pula tu cerita tadi, e-sport lah, apalah, inilah, main game sampai tengah malam. Tak sangka bercahaya muka anak kita tu tengah malam tu. Ya Allah, anak dan tahajud kau, rupa main game. Kan? Bercahaya muka tu tengah malam pukul 3 pagi. Saya nak cerita apa yang berlaku di Kapit Sarawak. Saya nak cerita, di Kapit ada seorang guru perjalanan daripada Kuching nak pergi Kapit 9 jam. Naik lori, turun ni, naik 4-wheel daripada Kapit nak sampai sekolah 1 jam. Nak mengajar anak PDPR cerita apa ni waktu PKPB itu. Elektrik pun tak ada sekolah tu. Dia pakai generator. Dia nak pergi nak mengajar bahan-bahan, kena pergi dekat pekan dekat Kapit tu sejam perjalanan. Dekat sana dia kena download semua benda nak ajar. Masuk cepat-cepat dia panggil budak-budak dia pakai laptop tu cepat-cepat dia tunjuk budak ni sebelum bateri kom. Sampai jam tu sekali. Di Miri, pasangan mak ayah iring anak dia masuk hutan, naik bukit tu bukit, nak naik atas bukit tu biar dapat signal anak dapat homework yang cikgu bagi. Bayangkan orang yang susah tak ada apa. Macam tu sekali. Tidur dalam hutan. Tunggu sampai anak ada siap homework. Besok baru balik rumah. Bayangkan tu. Kita sekolah depan rumah. Buka pintu sekolah. La ilaha illallah. Tak ada alasan. Taman Maridai, Dokek Bonang, Asal Senawang. Menabut, mencanak wifi. Line internet dah okey. Tablet boleh bagi, insyaAllah boleh usaha. Ada yang murah. Tablet Samsung ke, yang apa ke, yang Android ni banyak yang murah. Redmi, pergi cek Redmi, Xiaomi. Banyak yang murah. Jangan bagi alasan. Oh mahal lah, tak mampu lah apa semua. Extra full package. Pop-up setiap minggu, nak internet, nak tengok YouTube, nak tengok ni. Kenapa untuk anak berkira? Ni saya tak cakap semua lah. Ni saya cerita kat sekolah lain. Sekolah ni okey, ni tempat lain. Mana kata, jangan berkira. Hakikatnya, pengajaran daripada pandemik yang berlaku ni bukan sekadar isu remeh seperti guru makan gaji buta, isu kumpulan wang simpanan pekerja air sinar lah, anak belajar ke tidak ke, lulus gagal peperiksaan. Tetapi sebenarnya, isu ni sebenarnya yang paling penting adalah kita fikir tentang masa depan pendidikan anak-anak kita. Kita risaukan apa nak jadi dengan anak-anak kita. Kalau kita terus-terusan mengabaikan anak kita, walaupun secara PDPR ni. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih Cik Samsul. Tambahan pula sekiranya pelbagai isu telah dapat kita tangani ataupun mungkin tidak dapat kita tangani. Dalam TV pun sekarang dah ada TV pendidikan kan. Jadi mungkin ibu bapa boleh sekurang-kurangnya membantu anak-anak untuk melihat rancangan TV pendidikan kita lah. Jadi dan satu lagi bila sebut, dan saya sebut Puan Erin bila sebut tentang TV pendidikan tu, saya syorkan kepada guru-guru sekarang, dia dah kena beli tripod,
Dan dia kena bawa handphone, beli satu handphone yang murah pun tak apa, yang okey, yang gambar okey macam Redmi tu, ada yang jenis yang murah tetapi spek dia tinggi. Murah je. Murah betul bila tengok kan saya kawan elek dia murah lah, tapi tengok sendiri, betul. Bila kita pasang tiang tu, pasang mic, cikgu cuba mengajar. Setiap kali mengajar tu, cikgu cuba record dan cikgu ajar. Okey, bab 1 ajar ni, bab save. Masuk dalam YouTube. Atau masuk dalam page Facebook kita buat satu. Kemudian bab 2 kita rakam, bab buatlah. Satu hari satu bab. Bila kita siap 10 bab, kita dah ada. Untuk masa akan datang senang je. Untuk student akan datang kita boleh share link. Tengok ni subjek ni cikgu ada ajar. Kita tengok subjek ni cikgu ada ajar. Jadi maknanya, in fact, anak-anak murid kita boleh belajar awal dah. Sebenarnya, itu pada dalam bidang ni lah. Kita kena buat dah masa. Bukan sebab buat YouTube nak generate income saja. Tak. Tapi buka YouTube ni kita buat supaya nak mudahkan kita dalam pengajaran dan pembelajaran anak-anak kita. Itu satu cara selain pada TV pendidikan. Kan? Kita sebut TV pendidikan ni, cuba kita letak, okey. Page bersama dengan Cikgu Erin Sayang. Contoh buat macam tu, Cikgu Erin Sayang, contoh gambar dia kan. Budak ni pun tekal, dalam tu ada subjek yang dia mengajar. Contoh kan, Cikgu Nur Hayati, SAP mengajar. Learning English, PAP, SAP, English Learning, PAP, Speaking English. Contoh lah kan, ni bukan nama sebenar, contoh. Dia pun mengajar, orang tekan link, kau dapat kelas. Jadi maknanya kita kena bersedia. Buat aja. Macam saya lah, kadang orang nak cek ceramah saya, mana ceramah yang dibalun dulu yang ni, mana ceramah yang dia bercakap pasal isu ni, pap, dia tarik, dapat. Link, ni link dia bagi. Jadi makna kata, kita kena manfaatkan juga yang itu. Selain pada TV pendidikan, kita support lagi. Kadang-kadang, kita tak tahu rupa-rupanya, kelas yang tengah ajar kita simpan tu, ada sekolah-sekolah lain. Daripada Sarawak, pada Sabah, bagus juga cikgu ni, dia pun copy, dia pun share. Cuba tengok ni cikgu ni mengajar. Cuba kita buat. InsyaAllah. Mudah-mudahan manfaat dia berkembang pada semua orang. Wallahualam. Terima kasih. Maknanya ia boleh dirujuklah di masa akan datang kan? Betul, betul. Okey, itu cara yang baik ya. Terima kasih Encik Samsul. Dan saya buka kepada ibu bapa yang ingin bertanya soalan kepada Encik Samsul kita. Ada tak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan nak tanya dengan Tuan Samsul lah, tapi nak berkongsi dengan rakan-rakan ibu dan bapa sedikit cara, iaitu tentang mengingatkan diri saya dan juga rakan-rakan ibu dan bapa lah tentang tanggungjawab. Kalau sebelum ni kita menghantar anak ke sekolah, kita kata dalam sekolah adalah tanggungjawab guru-guru mendidik anak-anak kita, tetapi perlu nak diingatkan di sini, bila waktu anak di sekolah tu tanggungjawab kita terhadap anak tidak menurun peratusnya, iaitu tetap juga 100% tanggungjawab kita terhadap anak tu tetap tak menurun. Jadi bila dalam tempoh pandemik ni, beginilah yang kita rasa, apa beban-beban yang cikgu rasa dalam kelas mendidik anak melebihi daripada anak kita. Kerana beban-beban yang guru rasa sekarang ni cuma kita di rumah untuk memantau anak lah, kalau dua orang anak lah, untuk memantau, memastikan dia orang belajar. Tapi guru-guru di sekolah, cabaran-cabaran dia, itulah dia cabaran guru nak mendidik anak dia 30-40 orang, yang mungkin 30-40 ragam. Itulah cabaran-cabaran. Jadi saya mengingatkan diri saya dan rakan-rakan ibu bapa tentang kebertanggungjawaban tu. Itu tanggungjawab kita terhadap anak-anak kita tidak menurun, walaupun anak-anak kita pergi ke sekolah, kita hantar ke sekolah. Dan saya ingat lagi kata-kata mantan pengetua Tuan Omar, janganlah menghantar anak ke sekolah ni menganggap macam hantar barang ke pajak gadai. Bila kita rasa kita nak barang tu, kita tengok. Kita rasa kita tak nak, kita biarkan di pajak gadai. Itulah kata-kata Tuan Omar yang masih saya ingat lagi sampai sekarang. Yang itu saya tak berkongsi dari rakan-rakan ibu bapa. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Marzuki. Ada soalan daripada ibu bapa kita? Sekiranya ada 1-2 soalan, ada tak? Dan saya dah respon jugalah tu dari dari segi bila sebut tentang peranan mak ayah tak pernah menurun tu. Maksudnya dia menurun ni bukan menurun kena sampuk dah ya, kena faham tu. Menurun tu mana tak berkurang. Maknanya peranan mak ayah salah satunya dia pastikan anak dapat pendidikan yang baik. Jadi dia tiga kan, dia didik anak dari segi agama, kedua dapat pendidikan yang baik, dan ketiga dari segi kebajikan anak. Jadi yang kedua tu, mendapat pendidikan yang baik. Mendapat pendidikan yang baik, macam mana nak tahu dapat pendidikan yang baik? Maka dia kena semak, dia kena pantau, dia kena cek cikgu mengajar macam mana. Cikgu pula mainkan peranan dia juga. Cikgu main peranan dia dalam mengajar anak dia macam ni. Dan cikgu pun
Dan pihak biji pula mainkan peranan pula untuk mana masalah guru dan ibu bapa yang boleh yang diambil perhatian untuk diselesaikan, dia buat. Yang YB Datuk pun sebagai penasihat pun ambil peranan juga. Jadi kita mak bapak main peranan. Jadi bila semua main peranan ni yang Cikgu Erin tanya tadi, kalau semua dah main peranan, jadi macam mana lagi? Barulah kita letakkan apa lagi kekurangan yang perlunya pihak yang lebih tinggi untuk ambil tindakan. Macam pihak pemerintah kita, apa yang patut disediakan, mungkin prasarananya, lagi infrastrukturnya, fasiliti dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Tak dengar Cikgu Erin. On mic. Oh, maaf. Okey, ada tak soalan daripada ibu bapa lagi yang nak disoal kepada penceramah kita hari ini? Tak ada. Baik, kalau tak ada, boleh kita beri laluan kepada yang berhormat untuk membuat cabutan bertuah ke, YB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita ada dua peranti dan juga 5 hamper yang akan kita berikan pada ibu bapa yang bertuah pada pagi ini. Cuma nanti saya kira saya nak uji jugalah satu soalan ke yang mudah-mudah lah untuk pengisian yang telah disampaikan oleh penceramah kita. Takut Siapa jawab dorang dia dapat lah. Tak, saya pilih dulu nama. Kalau jawab dorang tak Samsul lah dapat. Semua dia ada sapu lah. Dah lah open kamar ayah lah. Okey, kita bermula dengan hadiah hamper dulu. Yang kemuncaknya barulah 2 hadiah peranti Samsung Tab. Okey, yang pertama urusia cabutan bertuah ada kat sini tengah kocak nombor. Bagi dulu yang ada. Yang pertama Encik Rashid bin Muhammad Isa, ada tak Encik Rashid? Encik Rashid, tolong tekan mic. Encik Rashid. Ada Encik Rashid? Tadi kalau itu senarai pendaftaran ada nama Encik Rashid. Boleh sautkan nama, boleh jawab pertanyaan saya ni. Encik Rashid ada? Lagi mana? Yang kedua. Yang seterusnya Tuan Jaya Mani, anak lelaki Suramaniam. Cik Jaya Mani ada? Cik Jaya Mani? Kita ada peserta daripada kaum ibu bapa kaum bahasa India juga. Cik Jaya Mani ada tak? Ke semua tak dengar? Ada Cik Jaya Mani, tadi Cik Rashid, kemudian Cik Jaya Mani. Yang ketiga Cik Osman bin Jaafar. Ada kertas lain pun tak? Cik Osman ada? Cik Osman. Seterusnya Cik Syaiful bin Azmi. Syaiful Azmi. Cik Syaiful. Saya tak pasti apa masalahnya. Kalau ikut senarai ni, mereka ni hadir dalam program kita. Rasa je nak tunggu cabut tab baru dia nyaut lah. Dia tak nak ada hamper.
YB boleh sebutkan lagi sekali tak nama penjaga yang berbangsa India tadi? Mungkin baru online ke? Cik Jayamani, anak lelaki Subramaniam. Cik Jayamani. Betul Mak? Cik Jayamani. Saya punya tak. Ada. Ada cikgu. Ada ayah awak di situ? Tak ada cikgu, dia pergi kerja. Oh, okey. Jadi siapa yang dengar ni? Mak awak ke? Ayah cikgu. Okey. Ada YB. Okey, terima kasih. Tahniah keluarga Cik Jayamani. Cuma soalan saya, boleh sebutkan nama pengetua baru kita? Pengetua baru Sekolah Menengah Senawang. Tamil Silvam. Itu pelajar dia ke? Nama pelajar dia siapa? Tadi keluarga Cik Jayamani, boleh sebut nama pengetua kita? Kenal tak pengetua? Tadi penceramah kita banyak kali ulang tadi. Atau nama YDP PIBG? Atau nama guru tingkatan kamu? Siapa nama guru tingkatan? Okey, tak apa, kita terimalah Cik Jayamani ni menerima hadiah hamper RM50. Yang lain ada Cik Rashid bin Muhammad Isa, Cik Osman bin Jaafar dan Cik Syaiful Azmi. Ada tak? Kalau tak ada, kita pergi ke nama yang lain. Jangan. No Ashikin binti Johari ada? No Ashikin. No Ashikin binti Johari ada tak? Ada No Ashikin? Puan Nur Ashikin ada ke? Ada. Okey, No Ashikin. Tahniah ya. Saya ucap tahniah, cuma saya nak tanya tadi, Chuan Syaiful debat tadi dia sebut, dia kata biar kurang ilmu tapi jangan kurang apa? Biar kita ni kurang ilmu tapi jangan kita kurang, ingat tak? Adab. Jangan kurang adab. Okey, tahniah. Oi, tempat bodoh bahas Ingat kau tak dapat jawab ni. Jangan kurang adab ya. Alhamdulillah. Antara orang kata ilmu yang disampaikan biar anak kita ni banyak beribadat atau banyak budi bahasanya. Tahniah Cik Nur Rashikin yang seterusnya. Okey, terima kasih. Cik Jayamani dan Nur Rashikin seterusnya saya nak bertanya dengan Cik ni Azhar. Bukan guru. Cik Azhar bin Abdullah ada? Azhar bin Abdullah. Harap-harap bukan Cikgu Azhar lah. Wakil cikgu isteri dia, saya Siti Norizan. Ni Azhar bin Abdullah cikgu. Ni Azhar bin Abdullah, betul Suami saya. Dia tengah berkebun kat luar. Oh, okey. Puan Siti Norizan ni, isteri dia. Ya, saya. Saya nak tanya tadi sikit tentang
pengetua sekolah menengah Senawang yang baru, kenal tak? Boleh sebut nama dia? Okey, nama Yang Mulia Tengku Adnan bin Raja Daud. Okey, tahniah Puan Norizan. Ya. Jadi dapat hadiah hamper RM50. Nanti boleh ambil di pejabat saya. So Okey, kita dah terima ada Alhamdulillah. 3 pemenang ya. Cik Jayamani, Puan Nora Syikin dan seterusnya tadi Cik siapa? Puan Siti Norizan tadi. Puan Siti Norizan ya. Ya. Lagi 2 Datuk. Lagi 2 Ya. Kalau Puan Cikgu Zurina ada nak cabut juga nama-nama, boleh bantu saya. Tak apalah Datuk. Saya bagi Datuk lah. Seterusnya saya nak cabut nama Zarina binti Zainal Abidin. Ada? Zarina binti Zainal Abidin. Dia nampak ni tu Puan Zarina. Ada. Ada Tanya, boleh saya tanya soalan sikit? Perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Kalau pelaksanaan tanpa perancangan? Itu dia. Dia kalau perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Tapi kalau kita buat saja tanpa perancangan yang baik, dia jadi apa? Tadi dengar dah lupa. Dah lupa pula. Dia bermula dengan huruf B. Jadi baik. Apa yang ni? Kalau bawa kereta laju-laju jadi apa? Macam mas. Macam Ya? mas. Bawa kereta laju. Kalau buat kereta laju, B. Perkataan dia B. B. Bukan A, B. Kalau buat kereta laju, B. Dah bagi clue dah. Aduh. Alamak. Berdiri tempat tinggi. B. Apa dia? Berdiri tempat tinggi apa dia? Berdiri sekejap. Ataupun melintas jalan tak tengok kiri kanan. B. Bahaya. Okey. Kalau perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia, pelaksanaan tanpa perancangan bahaya ya. So tanya Puan Zarina Zainal binti Zainal Abidin. Ya, terima kasih. Dia boleh tutup aja di pejabat saya. Dekat Dan semua yang ni. terakhir untuk hamper ini, saya nak tanya kalau ada Cik Muhammad Zambri ada. Cik Muhammad Zambri bin Ismail. Ada ke Cik Zambri? Mau bantu untuk Suara Datuk tak dengar. saya offkan mic tadi. Kita dah hampir pukul 12, jadi saya nak terus kepada hadiah utama. Yang hadiah hamper dah ada 4 orang, yang lagi satu tu saya akan pilih di kalangan 3-4 nama yang saya dah pilih tadi tapi tak berjawab tu ya. Cik Rashin, Cik Osman, Cik Saiful dan Cik Zambri tadi. Jadi yang dah berjaya Cik Jayamani, Puan Nora Syikin, Puan Siti Norizan dan Puan Zarina. Yang ni ialah hadiah untuk peranti. Saya akan umumkan 2 pemenang. Pertama, Cik Muhammad
Cik Muhammad Azman bin Muhammad Safar ada? Cik Muhammad Azman bin Muhammad Safar. Isteri dia Siti Nur Aisyah binti Cik Yusof. Anak Nur Atira binti, Ada saya. Nur Atira binti Saya Muazman 4 Siti UKM. Nuraisyah. Ya. Okey, soalan Ya, saya, saya. soalan saya Ustaz Syamsul Dubat sebut tu, ilmu itu ibarat binatang liar ke? Binatang buruan ke? Buruan. Buruan ya. Tali ikatnya ataupun peluru dia. Saya pun Nak, terlepas. nak tangkap dia tu. Nak tangkap dia tu nak, pakai apa? nak tangkap dia tu guna apa tu? Ilmu itu ibarat binatang buruan, tapi nak apa cara nak tangkap dia tu? Nak dapatkan ilmu tu dengan apa? Masa kita dengar kuliah ni dengan apa? Dengan boleh. akal, fikiran. Dia alat yang mana kalau Alat bondo ya, kita dengar kuliah mesti bawa, baru dia dapat ilmu tu lah. Hati ya? Dia bondo, dia alat. Macam kita nak pergi kuliah, kalau boleh bawa bondo tu baru kita boleh ingat apa yang diajar. Kalau tak, hari ni dengar, besok dah lupa. Dah bagi hin dah. Pen. Pen ya, pen. Mata pena. Mata pena ya. Tahniah pada Cik Nur Azman ya. Cik Muhammad Azman tadi untuk mendapat peranti. Dan seterusnya yang hadiah terakhir saya ingin memilih daripada warga Subramaniam, anak lelaki Renggan atau ibu dia nama Lechmi, anak perempuan Rama ada? Lechmi, anak perempuan Rama. Cik Subramaniam, anak 5 UTM, Nur Shah, anak perempuan Subramaniam. Ada tak? Tolong satu lagi. Ada tak Cik Subramaniam? Kita nak cepatkan sikit. Kalau tak ada, saya akan pilih yang lain. Ada Cik Subramaniam? Cik yang bertuah untuk kalau Cik Subramaniam tak ada ialah Cik Osman bin Jaafar ada. Isteri Maslinda binti Muhammad Shah. Anak Akmal Haris bin Osman. Ada tak Cik Osman bin Jaafar? Cik Osman. Ada tak Cik Osman? Cik Osman bin Jaafar, Maslinda binti Muhammad Shah. Tak ada, Datuk. Tak ada lah. Tak ada. Ya? Tak ada. Tak ada tu. Tak ada Tak ada. Ali Jasmine bin Rahmat.
Baik, sementara YB Datuk membuat cabutan yang terakhir, diminta para ibu bapa dan para peserta program untuk mengisi link kehadiran dan juga link borang penilaian yang di-share oleh Puan Zuraina di dalam bahagian chat ya. Terakhir kita cuba nama ni pula, Cik Ali Jasmi bin Lama. Cik Ali Jasmi bin Lama. Saya pun saya pilih saja ni, saya tak ni saya tak pilih yang saya kenal lah Munshi Aini binti Jamian, isterinya. Cik Puan Munshi Aini binti Jamian. Ada tak? Cik Ali Jasmi bin Lama, anak 5 UTM, Nurul Azrin. Tak ada lah Datuk. Datuk, Ada juga saya cadangkan Datuk Ya. boleh tengok bahagian participant tu, bahagian show everyone. Ada nama-nama peserta dalam Google Meet kita ni, Datuk boleh pilih satu. Ya, saya memang pilih berdasarkan senarai yang disenaraikan yang akan hadir lah. Yang boleh juga pilih di bahagian ni. Dekat Google Meet kita tu ada bahagian participant tu. Situ ada juga nama-nama peserta yang hadir hari ni. Mungkin ni dia tak daftar awal tapi dia masuk kemudian je ni. Yang terakhir saya cuba nama ni pula, Cik Abdul Rashid bin Mat Damin. Ada Cik Abdul Rashid bin Mat Damin, isteri Puan Nur Fazilah binti Muhammad Syaril. Betul cikgu, saya baru daftar. Ada? Cik Muhammad Rashid, Cik Abdul Rashid bin Mat Damin, ada? Cik Abdul Rashid bin Mat Damin, anak Nur Nadirah Nakibah binti Abdul Rashid. Kita tengok kehadiran kat mana? Dah Saya pula. dah. Saya dah Bagi off. saya pula, saya dah. Tengok nama sini. Saya dah off. Dah. Tak ada lah Datuk. Saya ada. Okey, yang terakhir ni saya cuba nama Nur Fazlina Rasli. Sekejap. YB Datuk, sekejap. Puan Nur Azwin, isteri kepada Encik Abdul Rashid tadi ke? Cik Abdul Rashid tu isteri dia nama Nur Fazilah. Ada tak Nur Fazilah? Kalau tak ada, satu, Nur Fazilah binti Muhammad Syaril. Dua, Nur Fazilah ada. Kalau ada, tolong respon. Tiga, Nur Fazilah atau suami dia Abdul Rashid bin Mat Damin. Kalau tak ada, saya nak memanggil nama Puan Nur Fazlina Rasli. Saya pilih ni daripada senarai yang mendaftar dalam Google Meet ni lah, dalam presentation dalam ni lah, dalam Google Meet. Nur Fazlina Rasli ada? Saya Datuk. Okey, tahniah atas keputusan saya terpilih ini. Cuma masih kita kena tanya jugalah Ya, baik Datuk. iaitu apa yang Puan faham tentang satu teknologi yang dicadangkan oleh Cik Samsul Debat tadi yang dinamakan StreamYard. Apa itu StreamYard? Boleh jawab? Dia kata StreamYard ni lagi baik. Untuk apa tu StreamYard ni? Untuk baik untuk apa? Atau kalau agak susah, saya cuba yang mudah ni tentang Saidina Umar berjumpa dengan
didatangi oleh seorang ayah yang mengadu pasal anaknya kan, anaknya yang dahaka. Lepas tu disebut tentang hak anak yang perlu ditunaikan oleh ibu bapa. Boleh sebutkan salah satu hak anak yang perlu ditunaikan oleh ibu bapa? Dia ada 3 hak tu, salah satu dia saja. Untuk ditunaikan hak anak itu. Kalau kita dapat anak, apa hak anak yang kita kena tunaikan? Didikan. Ya, memberi pendidikan yang baik, Tania. Jadi saya rasa selesai dah tanggungjawab saya untuk buat cabutan secara online. Minta maaf, ambil masa sikit. semua. Jadi kita ulang balik untuk pemenang hadiah peranti yang telah berjaya ialah tadi Puan Nur Fazlina, dan yang kedua tadi ialah Cik, ada yang catat tak? Saya pun. Siapa yang kedua, yang pertama kita pilih tadi? Yang pertama tadi Puan Siti Nuraisyah. Puan Siti Nuraisyah Dan tadi ialah Puan Nur Fazlina Ya, saya. Itu 2 yang akan menang tab, dan yang menang hadiah hamper ialah Encik Jayamani, Puan Nur Rashikin, Puan Siti Nurizan dan Puan Zarina Zainal Abidin. Tahniah semua, dan seorang lagi akan dipilih di kalangan yang tidak menjawab tadilah, yang tidak respon tadi. Sekian, terima kasih. Minta maaf ambil masa sikit. Terima kasih YB Datuk di atas sumbangan yang telah diberikan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Samsul Amri bin Ismail atas kesudian berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini. Sungguh hebat bicaranya, sehebat perdebatannya, dan sungguh tinggi ilmunya setinggi orangnya. Semoga Encik Samsul terus sukses dalam karier beliau Maka dengan ini selesailah sudah program kebapaan SMK Senawang bagi tahun 2021. Pohon berangan tepat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Dengan ini, majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian Yang Berhormat Datuk Haji Mat Taufik bin Abdul Ghani, Exco Kerajaan Negeri Negeri Sembilan kerana sudi meluangkan masa dalam program kita pada hari ini. Sekalung penghargaan dan terima kasih juga ditujukan kepada Yang Mulia Tengku Adam bin Raja Daud, Pengetua Cemerlang SMK Senawang yang telah memberi sokongan padu bagi menjayakan program ini. Ribuan terima kasih kepada penasihat teknikal. Maaf, sebelum itu ribuan terima kasih juga kepada Encik Marzuki bin Abdul Manap, pengurusi PIBG SMK Senawang yang telah merealisasikan program kebapaan kita bagi tahun 2021. Tidak lupa juga kepada penasihat teknikal Unit ICT, Cikgu Taufik, dan penasihat pengajaraan Cikgu Hidani, para guru, ibu bapa, warga semsa yang turut serta pada hari ini, dan semua yang membantu secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program ceramah-ceramah ini. Didoakan agar kita semua dilindungi dari jangkitan virus COVID-19 supaya dapat terus berjuang dalam waktu-waktu yang sukar ini demi kesejahteraan keluarga dan kemajuan pembelajaran anak-anak kita. Sekian sahaja program kita pada hari ini. Moga bersua kembali bersama hentikan wabak COVID-19. Kita jaga kita. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua YB, Sama. Tak Samsul, semua sekali terima kasih. YDP, PIBG, terima kasih. Ambil gambar dengan Terima parents. kasih semua. Terima kasih YB. Lupa ambil gambar. Aduh, Parents boleh buka parents. Ambil gambar. Ambil lah gambar, buka kamera, ambil gambar semua. Biar ada nampak parents dalam ni Dah ambil gambar lah. Dah ada. Tunjuk tanda bagus, tanda bagus. Tanda ni lah. Nampak tak ni? Saya pun tak. Datuk jangan tunjuk macam ni lah. Nampak cap jari kang orang tiru kang. Dia kena topi. Oh, ada topi ya. Memang itu sebab ramai orang tak perasan. Betul. Memang betul ramai orang tak perasan benda tu. Pertama kali saya dengar. Ya betul. Kamera ramai yang diambil cap jari kita. Memang Bekas penasihat undang-undang tu. Undang-undang semua dia ada tahu Saya melok undang-undang perundangan tu.
Okey, dah ambil gambar semua dah? Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Lain kali kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cik Pozis, ambil gambar siapa tadi tu? PM. PM tepi. Sajo tu. Ajo. Ya lah, bagilah ngantuk. Hilang ngantuk. Pukul 12 dah. Tak apa. Pukul 12 apa? Nak masak lah, masak nasi ya. Tak apa, hari ni tunjuk. Di bapa. So bapak masak tak ada, bapak tunjuk je. Bapak tunjuk yang dah masak. Yang dah masak. Teman Zuki yang senang jadi abah ni. Dia tunjuk je, semua siap je. Senang tanggungjawab besar. Boleh kita wali je. Ya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tauzi. Okay, terima kasih Ibu dan Bapa. Okay. Semangat hari ini. Terima kasih Tuan Zuki. 3 jam. Okey, terima kasih. Sama-sama. Saya close system dulu ya. Ya, nak menyelit dah ni. Thank you Uda, Erin and the team. Thank you. Thank Thank you, you. Cik Lan. Minta maaf atas segalanya. Minta maaf. Terima kasih Abu Kofling. Ini Dah baru belajar. Pengaturan program yang cukup baik, cukup mantap. Itu. Cantik. Program ni cantik. Dia letak bawah tu, di bawah anjuran PIBG dia yang buat kerja tu Cikgu Lan. Cikgu-cikgu sensor ni semua hebat-hebat. Semua hebat-hebat. Hebat-hebat. Tak bunyi suara dia tahulah butang mana nak colek tu, ada orang suara keluar tu. Kita dah kamera rekod lagi ni. Recording lagi kamera ni. Okay, stop. Rekod lagi. Biarkan dia santak habis-habis dah. Ramai itu ada 20 mana dah keluar butang dah. Okay, jumpa lagi.